Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla banyak-banyak, kerana Allah Ta'ala letak kita dalam kumpulan ummatan wahidah, umat yang satu, iaitulah ummatul ijabah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima, yang menyahut, yang memperkenan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur dalam ramai-ramai hamba-hamba Allah Ta'ala pilih kita di antara hamba Allah yang sayang, yang suka kepada Quran, yang sayang kepada sunnah, yang benci kepada maksiat, mungkar, khurafat, khuza'balat, al-bid'ah dan segala perkara yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pada hari ini 3 hari bulan 12 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, masih lagi dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca 213, 214. Tajuk kitanya iaitulah asal ummatan wahidah ni semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka berpecah dengan sebab al-ghulu fi hubbis salihin, melampau memuja orang-orang yang soleh, yang akhirnya secara berperingkat-peringkat menyebabkan mereka menyembah berhala di atas dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada kita ayat ujian kepada orang beriman. Kata orang, emas tidak dikenali sebagai emas yang tulen kecuali setelah dites dengan air api. Batu permata tak dapat dikenali, dia hanya batu setelah ianya digilap. Demikianlah iman seorang hamba Allah tidak dapat dikesan kekuatannya kecuali setelah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sabat, istiqamah alal kitab was sunnah hatta al-mamat ya rabbal alamin. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Balik kita kepada ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu, iaitu suruh menurut agama Allah yang satu. Semuanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi setelah mereka berselisihan, apa dia berselisihan ni? Tengok nota kata, pada mulanya umat manusia bersatu padu menurut agama Allah yang satu yang disampaikan oleh Nabi Adam AS. Kemudian mereka berselisih dan banyak di antaranya yang menjadi kafir dan sesat. Nanti kita cerita sebab-sebab kekufuran mereka. Wal'iyazubillah. Jadi asal tu manusia tu apa dia? Ummatan wahidah. Kemudian mereka berselisih, berkelahi, berpecah. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama-sama Nabi-Nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi pada mereka kitab-kitab suci yang tersebut, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Mereka berselisih kerana hasad dengki, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus menurut undang-undang peraturannya. Panjang ayat ni, kita pergi satu-satu. Munasabah ayat, dia tulis munasabah ayat. Amarallahu ta'ala fil ayatis sabiqah, dalam ayat yang lepas, ayat yang telah kita bincangkan, ayat 208, Allah Ta'ala perintahkan manusia supaya masuk dalam Islam, masuk Islam, menerima Islam seluruhnya. Terima semua, jangan main separuh-separuh, tidak ada. Ambil setengah tak boleh. Kata orang kepala harimau tubuh kuda, no. Maknanya ambil Islam separuh, tapi terima undang-undang sekolah separuh. Kita kata tidak lengkap. Maka wa abana fi hatainil ayataini, Allah Taala nyatakan dalam ayat yang kita baca hari ini 213 214 ini, madal hajah ila rusul, bagaimana manusia ini berhajat kepada rasul. Sebab otak kita tak sampai nak fikir tentang ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, nak mikir tentang Allah Azza wa Jalla, tentang kekuasaannya, tentang alam ini, kecuali dengan pertolongan Allah melalui ilmu wahyu yang diturunkan. Maka ingat molek, mana-mana orang yang apa? Yang ikut dakwah Nabi, mereka akan diuji, akan dibalai dengan ujian-ujian. Allah nak tengok siapa yang sabar, mereka akan dapat kemenangan. Siapa yang melari, mereka akan kecundang. Biasanya hak lari ni, tanda ni pelajar, yang lari daripada dakwah Nabi ni siapa? Iaitulah pencinta dunia.
pencinta dunia, orang ni akan lari daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat dia ni akan lari. Jadi kita ni insya-Allah kita cuba belajar supaya kita tak lari daripada perjuangan, daripada medan apa yang telah diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mantap dan kita punya kedudukan istiqamah biiznillahi azza wa jalla. Baik, itu baru dia panggil apa ni? Baru intro baru tu. Munasabah. Kita pergi kepada makna ayat, kana nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia ni umat yang satu. Majoriti ulama mengatakan permulaan umat anak cucu Nabi Adam dulu semuanya di atas tauhid kepada Allah azza wa jalla. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kisah ini dalam tafsir dia dengan sanad dia. Ibnu Abbas kata kana baina Nuh wa Adam 10 qurun. Tuan-tuan tanda. Jarak di antara Nabi Nuh dengan Adam 10 kurun. Kita tahu kurun mana. Kurun tu berapa lama? Kalau kurun kita pendek, 100 tahun satu kurun, 1 abad. Nabi Nuh saja dakwah dia 1000 tahun. Mana 10 kurun dah? Sebab itulah setengah ulama kata, wallahu alam, kurun mana yang dipakai kira dalam sukatan ini. Kita kata wallahu alam. Allah Taala yang Maha mengetahui. Allah Taala yang Maha mengetahui. Kulluhum ala syari'atin minal haqq. Semua mereka duduk di atas syariat yang satu. Sebab itulah di antara bacaan Ibnu Mas'ud, kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dalam ni tak ada ni, qiraat asli ni tak ada, kana ummatan wahidah saja. Tapi ada qiraat Ibnu Mas'ud dia kata kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Maka itu pandangan yang pertama, mengatakan semua orang di atas landasan yang benar, beriman kepada Allah azza wa jalla, kemudian mati. Dengar ni, tulis, belajar. Dia kata punca berlakunya penyembahan berhala di atas dunia ni, kemudian mati. Tok guru besar dia mati, maka syekh pun mari. Ini cerita Ibnu Abbas dalam Ibnu Katsir. Jadi bila mati orang soleh ni, beberapa nama dalam Quran, pelajar-pelajar kita yang mencatat tulis nama dia dalam surah Nuh, dalam surah Nuh ayat 23. Allah kata wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan suwa'an yaghus ya'uq wa nasra. Jadi lima nama ni iaitulah nama orang soleh asalnya. Bila dia mati, syaitan mari bisik pada anak murid dia, mu sayang ke tidak kepada tuan gurumu? Kenapa tak sayang guru kami? Kalau sayang takkan kau biar mati kak, tanam, lepas tu tak ada cerita apa-apa. Dulu bukan ada video boleh tayang balik. Habis tuan syaitan macam mana kita mau buat? Membuat patung. Buat apa Buat patung. Jadi buat patung orang soleh ni, tok guru mati ni, letak di tangga masjid. Setiap kali kita nak pergi masjid, kita tengok tok guru, semangat. Semangat nak ibadat, semangat nak belajar. Sobar syaitan ni. Habis satu generasi yang pertama yang tahu cerita, mari generasi yang kedua,
Syaitan mari pula, dia kata awal, mu tahu sebab apa tok ayah membuat berhala ni, patung ni? Saja ingat-ingatan, dok nak menghormati tuan guru. Lepas tu gosoklah sikit. Gosok. Nak kata apa? Maka habis generasi kedua, mari generasi yang ketiga. Ni dalam Ibnu Katsir, dalam apa ni, dalam Bukhari kata masa mereka biasa duduk, dia bukan tak tepi itu, dia letak tempat dia mengajar. Manakala kuliah sini tak patut sini. Tu dia. Mari generasi yang ketiga lupa dah cerita asal. Orang nak hormat ketuk guru bukan gosok, habis sujud, sujud. Itulah katanya nama-nama tadi dalam Quran surah Nur 23 ni, Waddan, Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasr, nama orang soleh akhirnya jadi nama berhala yang telah disujud oleh orang. Allahu Akbar. Habislah. Jadi tulis itu punca penyembahan berhala di atas muka dunia ni, al-hubbu al-ghulu fi hubbis salihin, melampau mencintai orang soleh. Kita hari ni hati-hati tuan-tuan. Mula-mula tok guru mati, buat kubur comel-comel, lapu lilak-lilak. Lepas tu pakat pergi gosok sikit-sikit, lepas tu pergi gendang jarang-jarang. Ada dah yang pergi cium batu nisan pun ada. Sujud batu nisan ada yang kita katakan, dia orang kata tuduh, orang kata sembah kubur. Tuan-tuan buka YouTube lah tengok. Tengok YouTube, tengok sendiri dengan mata kepala. Jangan tuduh-tuduh orang begitu saja. Kita tak mau orang tuduh kita jangan tuduh orang. Tapi cari dalam YouTube, tengok ritual orang-orang yang ghulu fi hubbis salihin, apa yang mereka buat di kubur-kubur wali-wali, tok-tok guru yang mereka kata wali itu. Ini tengok. Kena belajar ilmu akidah ni, ilmu tauhid, supaya kita tahu apa yang kita buat. Maka panjanglah cerita sini, anda tak nak panjangkan. Tuan-tuan boleh baca dalam makalah yang saya tulis. Tajuk dia sebab berlakunya syirik di muka bumi. Tengok dalam web Abu Anas Madani, itu ada situ. Nanti kita letak link. Jadi baca cerita ni, punca berlaku syirik. Kemudian barulah Allah Ta'ala hantar mari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dihantar. Sebab itulah khilaf ulama tentang siapakah rasul yang pertama. Siapa rasul yang pertama? Ada kata Nabi Adam alaihissalam, sebab dia orang mula-mula sekali. Ada kata Nuh, berdasarkan kepada hadis syafaat. Waktu orang berlarak di akhirat esok, cari-cari jumpa Adam, tolong kami. Ada kata tak, aku berdosa. Izhab ila Nuh wa huwa awwalur rusul. Pergi cari Nuh, dia rasul yang pertama. Kita khilaf lah, tidak masalah di sini. Tuan-tuan jangan duduk main pening. Nuh ke Adam, kita kata dua-dua tu utusan Allah Azza wa Jalla. Cuma perbahasan ulama berdasar kepada kitab. Ana sebut ni supaya tuan-tuan dengar, tahu ada perbincangannya dalam isu ni. Jangan pula tak dengar. Bila kita dengar, kita boleh faham. Bila boleh faham, kita tak condemn orang. Kalau tak dengar, tu yang jadi celek mata tu. Mari mana pula ni? Semua orang bercakap ada dalil, ada nas. Yang bercakap tak ada dalil ni, kerah kepala ni, puak-puak main Facebook ni, tak ada apa itu. Baiklah. Maka para jemaah sekalian, kana nasu ummatan wahidah, asalnya manusia itu umat yang satu, 10 kurun. Kemudian mereka berpecah, pergi sembah berhala. Beberapa tempoh yang lama, Allah Ta'ala hantar mari Nabi Nuh alaihissalam untuk memperbetulkan balik channel mereka supaya kembali kepada fitrah, kembali kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini para jemaah ulama mengatakan bahawa sebab punca manusia ni kerah kepala hubbud dunia, kerana cinta kepada dunia. Jadi punca balas ni pada apa? Sebab hasad, dengki, balas sama sendiri, itu punca perbalahan. Adapun punca penyembahan tadi mari daripada hub al-ghulu fi hubbis salihin. Jadi ada dua punca sini. Satu, fakhtalafu, punca dia balas sebab apa? Sebab cinta kepada dunia.
punca sembah berhala. Sebab apa? Sebab terlalu cinta mengagungkan orang soleh, akhirnya disembah sebagai patung yang dipuja. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada terjebak dengan benda-benda begini. Karena itulah kita kena beri kefahaman yang jelas kepada para jemaah bahawa perbuatan ini boleh mengundang pahala yang besar. Itu yang kita tegur. Nanti anak-anak membesar, dia kata dulu orang tahu pergi kubur ni untuk doakan kepada orang mati. Kita pergi kubur doa kepada orang mati. Kita sendiri nak ingat ke mati. Nanti dia jadi ritual di kubur. Tengok orang pakai hidup joget, hidup genah di kubur. Akhir kali anak-anak besar kata, kubur ni tempat pergi beribadat. Jangan. Sebab itulah Nabi kita larang. Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu tu seperti kubur. Lagu mana? Nabi kata Nabi suruh kita semaya sunat di rumah. Kita berzikir di rumah kita. Sebab maksudnya jangan jadi sebuah kubur. Kubur itu bukan tempat ibadat. Ini kena jelas. Kena perjelaskan kepada masyarakat. Kalau tidak, nanti lama-lama orang ingat lagu tadi. Kubur ni kita pergi tempat pergi duduk. Duduk i'tikaf itu, kita pergi duduk ritual benda-benda yang pelik-pelik. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Hari ini mungkin ada lagi tuan guru yang menegur. Nanti lepas pada ni tak ada orang tegur. Anak yang membesar, dia tengok orang tua buat, dia pun buat. Lebih lagi pada tu. Ingatlah. Sebab itulah ulama kita Ahlus Sunnah mengatakan tuan guru, tuan syekh, tuan kiai, tuan apa ini dihormati tapi bukan disucikan. Beza dua kalimah tu. Dihormati maknanya kita hormat, kita muliakan ilmu mereka, tapi jangan disucikan seolah-olah mereka ni langsung tidak ada salah. Apa yang dia buat semua betul belaka. Sampai mereka kena pergi cium tangan, cium kaki, cium. Jangan. Hati-hatilah dengan perangkat syaitan yang dia masuk dalam tubuh kita, dalam hati, dia pergi ke hati kita melalui saluran darah yang begitu berbahaya. Baiklah, kita pergi kepada ayat lagi. Allahu Akbar. Wa anzala ma'ahumul kitab. Tengok Quran. Fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Allah Ta'ala utuskan utusan-utusan yang berterusan. Utusan yang pertama Nabi Nuh AS, yakni selepas daripada Nabi Adam AS. Kemudian bersilih berganti para Nabi. Mati seorang Nabi, datang Nabi lain pula. Ada Nabi yang diberi kitab, ada Nabi yang menyambung kitab, macam-macam. Ada Nabi diberi kitab khas untuk dia. Ada Nabi dia tak ada kitab, dia ada risalah. Jadi kita belajarlah ilmu tentang tauhid, tentang akidah ini supaya kita selamat. Allahu Akbar. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Allah Ta'ala turun kitab supaya apa? Untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka persisihkan. Jadi bila manusia ni balah kelahi selisih, tempat rujuk dia kitab yang ada di tangan para nabi. Jadi masing-masing nabi, Nabi Bani Israel, Nabi Musa ada Taurah, Nabi Daud ada Zabur, Nabi Ibrahim ada Suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi. Jadi ada nabi-nabi yang disebut nama kitab mereka, ada nabi yang tidak disebut. Kita kata wallahu alam, yang disebut kita sebut, yang Tuhan tak sebut kita pun tak boleh nak sebut. Nak sebut juga pergi cari dalam kitab Israiliyat, akhir kali kita terperangkap dengan benda yang pelik-pelik. Tak usah. Cerita Israiliyat ni menarik. Orang dengar cerita telenggak, sedap cerita. Tapi ceritanya karut. Tak salah. Para pendakwah tak usah duduk ajar kepada orang cerita yang pelik-pelik. Nanti dia orang ni hak pelik tu hak dia ingat. Hak saya tak ingat. Tak masuk dalam kepala, wal'iyazubillah. Dengar lagi. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utul kitaba وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ini dia panggil punca. Allah Ta'ala nyatakan punca. Dan tidak ada yang melakukan perselisihan itu melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab suci. Maknanya Allah Ta'ala turunkan kepada mereka kitab.
yang mengandungi cerita-cerita yang benar, mengandungi arahan yang adil, mengandungi hikmat, kebijaksanaan, supaya kita ini menjadi rujukan, menjadi huraian, dan menjadi kata putus apabila berlaku pertikaian. Iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas nyata, maka mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Ini punca sebenar kenapa balahnya manusia. Ni zaman kita ini duk berkelahi sama-sama kita. Punca mana? Punca mari mana? Puncanya mari dia dengki lah. Kita tengok orang ni baik-baik, mulalah orang dengki. Jadi macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan supaya orang lari daripada itu. Semalam kita dah sebut tentang taktik syaitan. Dia tak suka orang baca Quran, dia suruh orang tak baca, dia berjaya. Orang baca Quran pula, dia jangan bagi faham, dia berjaya. Orang mula nak faham, belajar ilmu Quran, dah rasa manis dah mengaji Quran, dia pergi attack majlis Quran pula, ataupun dia attack guru supaya orang lari. Hadhihi talbisu iblis. Semua ni permainan iblis. Hati-hati tuan-tuan, jangan terperangkap dengan dia. Jadi munasabah ayat ini, ayat wa makhtalafa fihi illa alladhina utu. Allah Taala cerita dia turunkan kitab kepada nabi-nabi. Sepatutnya bila ada kitab, ittafaqu, semua kita akan ittifaq, tak ada lagi khilaf. Tak khilaf apa laginya? Bila khilaf, balik kepada Quran. Bila khilaf, balik kepada sunnah. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini kenapa manusia berkelahi, apa manusia balah. Maka Allah kata punca manusia balah ni baghyan bainahum, kerana mereka sombong, dengki berdengki, hasad menghasad di antara mereka. Itu punca balah. Lalu ni kalau kita tengok punca balah ni kan, betul sungguh dah lah tu. Tak kira lah balah siapa. Dalam isu agama, khilaf mazhab berkelahi, khilaf cara huraian berkelahi. Balah, kira balah ya buat kita. Puncanya wa innama hamalahum ala zalika ta'addi ba'dihim ala ba'di bil batil, kerana Allah kata baghyan bainahum, kerana hasad, kerana dengki, kerana dendam, kerana macam-macam, kerana yang pentingnya kerana hawa nafsu. Allahu akbar. Ini yang kita takut. Maka tuan-tuan tulis ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Jasiyah, ditafsir dengan ayat surah Al-Jasiyah ayat 17. Anak tak baca, tuan-tuan tulis tanda. Kemudian Allah sebut di akhir ayat, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk pada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu. Orang yang beriman betul-betul, dia kembali kepada kitab Allah, Allah tunjuk hati dia. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa dia betul-betul beriman, Allah Ta'ala pimpin hati dia ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya pimpin hati kita ke jalan yang diredai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ingat molek. Jadi Allah Ta'ala akan beri petunjuk pada orang yang beriman. Allah Ta'ala beri petunjuk pada orang-orang yang dapat hidayah. Kita hari ni para jemaah sekalian tak boleh nak memikir dah kita. Macam mana kita nak dapat hidayah? Setengah orang tu doa, sedap doa dia. Kita pun amin juga dengan penuh khusyuk, tawaduk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Kata belakang, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, supaya kami dapat ikut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, supaya kami dapat menjauhi. Tolong tulis ni doa ni kepada para pelajar kita.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini doa. InsyaAllah kalau tak ada kita nanti kita bagi poster doa mencari kebenaran dan menjauhkan kemungkaran, kebatilan. Kena doa. Doa ni menarik. Selalu orang baca doa ni. Tapi kadang-kadang kita baca doa saja, kita tak mikir pada isi doa. Sudah baca doa, pak pergi buat benda mungkar, benda yang tidak baik. Kita mengatakan itu kepincangan yang berlaku. Mulut lain, perbuatannya lain. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Allah kata wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala saja yang berkuasa memberi petunjuk, hidayah, memimpin manusia yang dia kendaki ke jalan yang benar. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang Engkau kendaki untuk memimpin ke jalan yang benar. Para jemaah sekalian, mari kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Baca doa ni. Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi kita ni kadang-kadang ingat benda tak ingat ke barang. Tak. Doa ni Nabi kita baca sallallahu alaihi wasallam, dia baca bila? Dia baca dalam solat malam. Di awal solat. Itu kalau kecil tak nampak. Ingat, ikut belakang ni. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi apabila dia nak mula solat malam dia baca doa ni. Tak apa, kita tak baca dalam solat malam pun, baca solat siang pun boleh, baca bila-bila pun boleh. Mai ikut belakang. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Tengok hadis ni, doa ni sama dengan ayat tadi, wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Maka Nabi minta, apa dia maksud bacaan ni? Wahai Tuhan, kepada Jibril, Mikail, Israfil, kita sebut nama-nama malaikat yang besar-besar yang menciptakan langit dengan bumi, yang mengetahui perkara yang tersembunyi yang nyata. Engkau yang memutuskan di antara hamba-hamba-Mu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukkan kepada kami. Lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, dalam perkara yang mereka selisih itu dengan izin-Mu ya Allah, sebab Engkaulah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang Engkau redai. Hadis ini rawahu Muslim, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kalau tak ingat, tuan-tuan boleh tengok dalam apa ni, dalam rakaman kita tu, insya-Allah ada di sana posta-posta yang telah kita buat. Jadi ana ni alhamdulillah tuan-tuan, saya minta Allah Taala bantu kita sentiasa doa-doa yang baik, yang sahih, yang diperlukan oleh masyarakat. Kita akan buat poster, kita akan sebarkan perkara-perkara yang tak ada sanad, yang tidak ada mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di situ. Sebab tanggungjawab kita besar memimpin masyarakat, mengajak umat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tak suka yang ni, bagi suka yang pelik-pelik, terpulanglah kepada tuan-tuan mau cari yang mana. Yang penting doa kitanya, ihdini limakhtulifa bihil haqq biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah pada yang benar itu yang benar, supaya kami dapat ikuti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tamatlah ayat ni. Kalau nak panjang-panjang je, tapi kita kena break mengikut jadual. Sekarang kita berpindah kepada
ayat 214. Kita belum baca lagi, kita baca dulu sekali. Ikut semua. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allahu Akbar. Kita baca ayat ni tuan-tuan, kita rasa menggigil, sebab Allah kata orang yang beriman, orang yang dia nak pergi syurga, dia uji dulu kita. Kita tak boleh syurga free, kita akan melalui ujian. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan untuk menghadapi, mengharungi saat-saat ini, supaya kita mendapat layak, mendapat nasrullah, mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mari kita terjemahan ayat. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan seperti yang telah berlaku pada orang-orang yang terdahulu dari kamu? Allahu Akbar. Dan serangan penyakit, mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda, serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya dan musuh, sehingga berkatalah mereka, Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bila kedatangnya pertolongan Allah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh pada agama Allah, dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabah ayat ini, tulis munasabah ayat. Dalam ayat yang lepas 213, Allah Ta'ala sebut tentang perpecahan, ikhtilaf umat-umat yang terdahulu. Setelah Nabi mereka bawa mai keterangan, mereka berkelahi. Allah beri jaminan dia akan tunjuk hidayah orang mukmin ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka huna di sini Allah nyatakan di antara jalan nak mendapat hidayah petunjuk itu melalui jalan mana? Jalan Allah Ta'ala uji, sabar, sabat, teguh pendirian, istiqamah. Lepas ujian, syurgalah kita. Allahumma ja'alna min ahli sabri wa ahli istiqamah wa ahli jannah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu menyangka, hai orang mukmin, kamu akan masuk syurga free, relax ya? Kata orang, syurga tidak dihampa dengan permaidani merah. Itu bahasa sastra. Tapi dia dihampar dengan warna, dengan tumpahan darah. Allahu Akbar. Maidani merah bukan orang lain, bukan orang nak pergi syurga. Orang nak pergi syurga dengan titisan darah. Maknanya kita kena berjuang. Tak semestinya kita pergi tumpah darah. Tak maknanya kena sungguh. No. Jadi kita kena buat. Kita kena ingat Allah Ta'ala bagi bani walamma ya'tikum masabul ladzina min khalam min qablikum. Allah kata telah berlalu ujian ini kepada orang-orang dulu daripada kamu. Macam mana orang dulu daripada kamu kena? Allahu Akbar. Panjang cerita dia. Jadi macam-macam ujian yang Tuhan bagi, kita kena sabar, kita jangan goyak, jangan mudah koyak, istiqamah kita. Ayat ini, tulis, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yang beriman menyangka bila dia sudah kata beriman, Allah tak uji dia? Tulis surah Al-Ankabut ayat 2 dengan 3. Kita pergi pada ayat kita lah, takut panjang. Allah kata massathumul ba'sa, mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda.
Jadi orang dulu telah ditimpa oleh Allah Ta'ala dengan kepapar, fakir, syiddatul hajah, waddara, segala macam penyakit, wazulzilu, dan digoncangkan hati mereka, ay khuwifu wa ru'ibu, mereka takut, mereka gerun sebab musuh ramai, sehingga Nabi dan para pengikutnya berdoa, mata nasrullah, Allah bilalah nak dapat pertolonganmu ya Allah, kami sekarang diuji, digoncang dengan begini besar. Maka Allah jawab terus, ala inna nasrallahi qarib, Allah kata pertolongan aku dekat, jangan bimbang. Kamu minta ya pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat suratul Ahzab ayat 9 hingga 11. Sebab dalam suratul Ahzab, ketika Madinah dikepung oleh puak-puak Quraisy bergabung dengan Ghatafan, dengan pakatan mereka bergabung. Tengok dalam kitab Madinah ni, saya dah tulis sini, tuan-tuan yang belum baca boleh baca, yang tak ada kena cari. Jadi dia kepung Madinah, sehingga sahabat-sahabat ni gerung takut, nak kata orang nak pergi keluar buang air pun takut kena panah, orang panggil panah sesak lah. Jadi maka Allah sebut di sini, tulis suratul Ahzab ayat 9 dengan ayat hingga ayat 11. Al-Ahzab 9 hingga 11. Kemudian dalam hadis Nabi SAW daripada Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu, Khabbab kata, kami waktu awal Islam sebelum hijrah, syakauna ila Rasulillah, kami pergi mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, teruk ni, Abu Jahal pukul kita, Abu Lahab katok kita, lalu di popok kapal itu perli kita, macam-macam, sakit jiwa, sakit mental, sakit tubuh, sakit belaka. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, Nabi kita duduk sandar, duduk tidur nyengging dekat Kaabah. Qulna lahu ala tastansir lana, Rasulullah, mintalah dengan Allah bantu kita. Ala tad'ullah lana, berdoalah Rasulullah, minta Allah bantu kita. Nabi bangun, tengah tidur bangun cokoh, ya Khabbab, kana ar-rajulu fi man qablakum, orang dulu daripada kita, penjahat ambil gali lubang, letak dia dalam lubang, tutup separuh tubuh, fayuja'u bil minsyar, ambil gergaji letak atas kepala, kereh, wa ma yasudduhu zalika an dinihi, mereka tak lari daripada agama, sabar orang dulu sampai mati. Wa yumshatu bi amsyatil hadid, ada yang bawa sikap besi tajam, mari duk toreh kulit mereka sampai ke tulang. Wa ma yasuddu an zalika fi dinillah, mereka tidak lari daripada agama Allah sampai dia mati. Nabi bersumpah, wallahi la yutimman hadzal amr, Khabbab, demi Allah akan sempurnakan perjalanan agama ini, hatta yasirar rakibu min Sana'a ila Hadramaut, akan manusia akan berjalan daripada Sana'a Hadramaut, mereka tak takut, aman negara ini, yang mereka takut hanya Allah Azza wa Jalla. Mereka bimbang kambing-kambing mereka dimakan oleh serigala, walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu gopo nak menang cepat. Allahu Akbar. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi kita kena sabar dalam perjuangan dakwah ni, bukan senang. Tak ada pendakwah yang tidak ditimpa ujian. Kalau pendakwah relax ya, tidak diuji, tidak dicabar, tidak di itu di ini, maka kita kena semak balik apa dakwah yang kita bawa. Baiklah. Hadis itu dalam Bukhari nombor 3612. Di akhir ayat Allah kata, ala inna nasrallahi qarib, Allah Ta'ala ulang, ingat pertolongan Allah Ta'ala dekat. Fama al-usri ya'til yusra, wa kullama daqal amru tasa', bila susah akan datang senang, bila sempit akan datang keluasan. Tuan-tuan tanda dalam hadis ini,
hadis ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Syarh, surah Insyirah ayat 56, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah kita dengan ayat ini, kita kata alhamdulillah. Allahu akbar. Masya Allah. Dalam hadis Abi Razain Al-Uqaili, dia kata dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Allah Ta'ala suka kepada hamba dia. Terjemahan directnya begitulah. Kalau terjemahan berlapik dia kata Allah Ta'ala redha, gitu. Nah, ini dua tafsiran ulama. Kita dah belajar kaedah dalam bab sifat ni, alhamdulillah tuan-tuan boleh tenang. Orang yang tak belajar dia tak boleh dengar. Hadis Nabi ni pun tak boleh baca. Dhahika rabbuna. Ini kata apa? Qunut min qunut ibadi. Hamba dia ni putus harapan daripada pertolongan Allah, wa qurbi ghiyarihi, sedangkan Allah Ta'ala akan ubah keadaan itu tak lama lagi. Sekarang ni kamu susah, tak lama lagi kamu akan senang. Sekarang ni kamu dihimpit oleh musuh, tak lama lagi musuh akan lari. Selama ni kamu ditindas, nanti kamu akan memerintah dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Hadis ini akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad. Allahu akbar. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebut kepada kita bahawa pertolongan Allah Ta'ala dekat, masanya akan tiba. Bagi kitanya buat kerja dan sabar. Buat kerja dan sabar. Jangan lari. Kalau lari kita rugi. Kita nak kata orang nak petik buah dah, tiba-tiba kita lari. La. Imdi bima amarakallah. Teruskan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu Quran dengan sunnah. Jangan berpisah dua ni. Kita dakwah kepada Quran dengan sunnah dengan kepahaman salafus salih dan dengan huraian para ulama yang ada zaman dulu dan di zaman kita hari ini. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, tamatlah kita ayat secara ringkas-ringkas. Sekarang kita pergi kepada al-fawaid. Yang pertama, kana nasu ummatan wahidah. Manusia ni umat yang satu asalnya. Maknanya dia kata manusia ni berhajat pada Rasul. Dia tak boleh nak reka sendiri sebab dia tak dapat kekuatan untuk menerima direct daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul yang akan memimpin umat dia berdasarkan kepada kitab yang Allah Ta'ala beri kepada mereka melalui wahyu, maka Rasul-Rasul akan pimpin umat dia ke jalan agama yang benar, kepada akidah yang sahih, kepada syariat yang adil, yang telus, kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Allahu akbar. Ini maknanya manusia duduk dalam kumpulan yang satu. Seperti yang saya sebut tadi di awal, majoriti ulama kata asal manusia ni semuanya tauhid, kecuali setelah datangnya al-ghulu fi hubbis salihin, dan mereka berpecah di atas dasar hawa nafsu. Ada juga pendapat yang kedua kata umat asalnya sesat, kemudian baru mari syariat. Jadi kita ambil yang majoriti ulama yang mengatakan kana nasu ummatan wahidah. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Allah Ta'ala hantar mari nabi yang dua sifat, dua tugasan dia. Mubasyirin, memberi khabar gembira kepada orang yang taat, wa munzirin, dan memberi amaran kepada orang yang maksiat. Jadi ingat molek, kita pendakwah kena dua-dua. Suruh orang buat baik, larang ataupun engkar orang buat mungkar. Saya ustaz dah, saya suruh orang buat baik je, benda mungkar tak mau, takut orang marah. Maka perjuangan kita belum lengkap, tidak komprehensif. Suruh benda baik saja mungkin orang tak marah, tapi kalau larang benda mungkar, ini yang jadi meletup. Yang meletup ni sebab ni lah, sebab duk larang benda-benda mungkar, benda maksiat. Jadi kita pendakwah kena selari antara dua. Kata orang seperti burung terbang dua sayap, pendakwah kena mubasyirin wa munzirin. Tengok keadaan.
Tengok orang baik-baik, kenapa kita nak suruh nak pergi bawa ayat amaran? Bagi tahu cerita yang baik. Teruskan ibadat, teruskan. Tengok orang nakal-nakal, orang tak dengar kata munzirin. Hati-hati tuan-tuan, depan kita ada syurga, depan kita ada neraka, depan kita macam. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut fahadallahu, Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allahu Akbar. Rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia. Allah Ta'ala tak serah kepada akal kita fikir nak cari Allah. Allah Ta'ala tak serah kepada akal kita fikir nak buat undang-undang agama. Kalau serah kepada manusia, usok binasa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, Allah kata walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa ma fihinna. Kalau orang yang benar tu ikut hawa nafsu manusia, usok habis langit dengan bumi dan segala isi kandungan. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah dengan kudratnya, dengan izinnya, dan kita kena berusaha. Tadi saya dah ajar dua doa. Yang ketiga, tuan-tuan, kita kena berusaha mencari hidayah dengan mentadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia kena usaha baru dapat. Ni kalau ada orang bercakap saya tak payah belajar, saya dapat ilmu laduni, kita kata min ladun apa? Min ladun syaitan ke min ladunlah. Jadi ada orang syaitan ya, tak belajar, tiba-tiba pandai saja. Mana mungkin. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut am hasibtum an tadkhulul jannah. Musangka boleh masuk surga free? La. Perjuangan ini bukan dengan cita-cita, bukan dengan angan-angan, bukan dengan khayalan, tapi perjuangan ini perlu kepada pelaksanaan. Jadi kita turun padang, turun medan perjuangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah, petunjuk, sabar dalam menyampaikan kebenaran itu. Barulah kita akan dapat insya-Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kuat tak kuat iman kita melalui ujian. Melepasi ujian, kuat. Orang yang kecundang tengah jalan, sajalah, kata dia. Yang terakhir, yang kelima, ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala telah janji bahawa kemenangan itu, pertolongan Allah Ta'ala dekat. Tapi para ulama kata dia tak datang free. Dia datang dengan keimanan yang mantap, dengan jihad perjuangan yang jitu, dengan kesabaran dan sabat, istiqamah di atas jalan yang benar, berani menentang segala kemungkaran. Barulah kita akan dapat nasrullahi qarib, pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Tapi kalau kita tunggu ya pertolongan Tuhan mari, buat kerjanya dak, buah saja ada, tak mungkin. Jadi kita kena usaha, barulah kita minta menunggu kedatangan nasrullah, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itulah sebuah sedikit yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.